Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma tammim bil khair, Allahumma tammim bil khair. Allahumma tammim bil khair. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa izal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali kita pada hari ini dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung balik berkenaan dengan pengajian kita Jahamanuhu wa Nabihal Qulub di dalam bab fikir, muka surat 7. Bab lepas dalam bab fikir berkenaan dengan kata Miqdad Ibnu Aswad. Dia berjumpa dengan Ibnu Abbas dan Abu Hurairah berkenaan dengan soal ataupun mereka berkata, Ibnu Abbas kata fikir sesaat lebih baik daripada 70 tahun, dan Abu Hurairah kata fikir sesaat lebih baik daripada ibadat setahun. Jadi dia confused dan jumpa Nabi, dan Nabi membenarkan kedua-dua mereka, dan dia tanya kepada Abu Hurairah apakah yang dia fikirkan. Pada kata dia fikir tentang kejadian langit dan bumi, maka Nabi kata benarlah, kerana perkara tentang fikir ni, fikir dia itu menyebabkan terlebih afdal daripada ibadat setahun. Kemudian Nabi tanya pula kepada Ibnu Abbas. Kemudian bertanya Nabi SAW akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada fikirnya. Maka sebahnya fikirku pada mati dan huru-haranya. Jadi fikir Abu Hurairah ni tentang kematian, tentang kehidupan selepas mati, dan huru-hara iaitu alam kubur, mahsyar, pada mahsyar, titian sirat, syurga ataupun neraka. Mengenakan nasib dia lah, bagaimana. Maka sabdanya Nabi SAW, fikir engkau afdal daripada ibadat 70 tahun. Bukan tak perlu ibadat, mana fikir dia tu besarnya kita berfikir tentang akhirat ni, dan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini marilah kita bentuk fikir kita tentang akhirat. Hari ini kita daripada pagi sampai malam kita fikir macam mana kehidupan kita kat dunia. Esok lusa nak makan, 7 bulan nak bayar sewa rumah, nak bayar ansuran kereta, ansuran BB elektrik, macam-macam lah. Nak kehidupan kita, nak anak-anak sekolah itu, ini dan sebagainya. Itu kerisauan kita, kehidupan kita pada dunia. Kalau susah apa ada orang boleh tolong, minta tolong orang, tapi akhirat tidak boleh. Kita kena bersiap sedia dekat dunia lagi. Jadi kita bentuklah fikir kita. Kata maka ada berlawanan dua hadis itu kerana bersalah-salahan pada fikirnya. Jadi Nabi benarkan dua-dua kerana dua-dua fikir tentang akhirat. Cuma fikir pada mati dan huru-hara kiamat tu lebih mahal lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim bin Adham, bermula fikir itu atas 3 bahagi. Yang pertama, fikir pada segala kejadian Allah dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala, iaitu hal ulama. Jadi kita dengar hadis-hadis tentang kejadian langit dan bumi, ataupun tentang akhirat dan sebagainya daripada hadis Nabi melalui para ulama. Maka itu adalah sebahagian daripada fikir. Kedua, fikir pada segala yang halus-halus dan indah, pada segala kejadian Allah Ta'ala dan kelebihan segala nikmatnya, dan itu asas syukur bagi Allah Ta'ala. Jadi fikir yang kedua ni fikir tentang kecantikan manusia, kecantikan alam, kecantikan seni, budaya dan sebagainya. Maka itu asal ataupun tempat yang paling asas kita bersyukur, kita menerima apa yang Allah Ta'ala buat seadanya. Tengok binatang-binatang, tengok pokok-pokok, rasa seronok, rasa tenang.
Maka itu pun salah satu daripada bentuk fikir. Tempat orang kata, kadang-kadang kita sibuk dengan kehidupan kerja buat kita, yang boleh menenangkan kita adalah alam. Bukanlah kita syirik, tapi sebab fitrah manusia ni suka pada suara-suara alam, macam di lautan bunyi burung, bunyi macam-macam lah bunyi kan, bunyi hutan, kita tenang. Pergi ke laut dengar deruan ombak laut rasa tenang. Itu sebahagian daripada kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, fikir segala amal kadang menyucikan dia daripada campur riak, takabur yang membinasakan dia. Itu kelakuan orang yang abidin, ibadah. Jadi yang ketiga adalah kita fikir tentang kita duduk beramal dah. Kita nak jadi orang yang baik di sisi Allah, maka kita menunaikan segala benda-benda yang fardu tadi kita. Di samping itu kita tambah yang benda sunat, bangun sembahyang malam, sembahyang sunat duha, sunat istiqarah, sunat tasbih, dan amal-amal sunat lain. Dalam kita duduk beramal tu, fikir kita ni menyuluh ke amalan kita supaya tidak jadi menunjuk ke orang, riak, rasa bangga diri dan sebagainya. Mana kita berfikir tentang Allah Ta'ala terima amalan kita, dan kita jaga amalan kita daripada perkara-perkara yang merosakkan amal-amal yang telah kita buat. Itu sebahagian daripada fikir, kata Ibrahim bin Adham. Okey. Jadi tiga fikir itu kita boleh ambil belakang sebagai fikir yang perlu ada di kita. Fikir tentang daripada hadis-hadis Nabi, daripada nas-ayat Quran. Lepas tu apa yang kita lihat sekarang di depan mata kita ni pun, keindahan-keindahan pun kita kena rasa syukur banyak nikmat Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak hitung nikmat Allah ni sangatlah banyak. Okey. Lepas tu yang ketiga, kita kena fikir juga suluh diri kita. Kena buang daripada sifat-sifat yang keji lah. Kata Fudail rahimallahu ta'ala, fikir itu cermin hati. Maka macam mana sifat cermin? Dia menyuluh, dia suluh. Kalau kita tengok benda baik, nampak baik. Kalau nampak benda yang tidak baik, nampak tidak baik. Tapi kalau orang hati dia tu tidak bersih, maka dia macam cermin yang tidak bersih, yang tidak dapat menyuluh. Dia tak boleh nak kenal mana baik yang tak baik. Bahkan dia buat benda baik pun rasa tak seronok. Kalau buat benda jahat rasa seronok. Itu bahaya tu. Sebab tu penting kita belajar ni supaya kita nak keluar daripada kejahilan, supaya kita berada dalam syariat. Syariatnya adalah kita berada dalam kebenaran. Dengan dialah engkau lihat akan segala kebajikan engkau dan segala kejahatan engkau, dan yang manfaat dan yang mudarat. Begitulah hati kita ni, bila dia bersih, maka kita akan lihat, akan nampak kebaikan. Ruginya tak semayang sudah tahajud, ruginya tak semayang Jumaat. Kita nampak benda-benda yang jahat, kita rasa nampaklah benda tu tak elok, dan yang mudarat manfaat. Kata setengah orang yang arifin, orang yang sibuk pandai, fikir itu dua bahagi. Fikir itu dua. Pertama, fikir tentang pada Allah. Yang kedua, fikir pada barang bergantung dengan hamba. Mana kita sebagai hamba Allah ni, banyak nikmat yang Allah bagi. Maka itulah perkara yang perlu kita fikirlah. Maka adapun pada Tuhan itu telah ditegak oleh syarak daripadanya. Yang fikir pada Tuhan terlampau tu pada Tuhan tak boleh. Kenapa? Tersebut dalam Sahihain, iaitu Bukhari dan Muslim. Sahihain ni, kalau dalam kitab dia panggil ringkasan lah kepada Bukhari dan Muslim. Barang yang menguatkan haram memikirkan pada khalid seperti khabar Bukhari. Apa yang menyebabkan fikir tentang Tuhan jadi haram? Bukhari sebut dalam kitab dia, datang syaitan akan daripada kamu, maka berkata ia siapa menjadikan begini dan siapa menjadikan begini. Kemudian berkata ia siapa menjadikan Tuhan kau. Jadi dia akan ambil pucuk asal itu. Allah Ta'ala buat tu buat ni, habis Tuhan sampai buat, sudah. Kita akan mati akal itu. Buat tu lah, kali jadi etis.
orang tak percaya pada Tuhan. Jadi kita tak boleh fikir Allah Ta'ala memang sedia ada, dan dia buat semua yang kita sebagai makhluk adalah dicipta Rabb tu Tuhan, cukup situ. Maka apabila sampai akan demikian itu, jika datang fikiran kita siapa buat Tuhan, maka kita kena berlindung kepada Allah. Dalam tertegah ia berkata, ya amantu billah, aku beriman pada Allah, cukup situ ya. Kalau kita telah berfikir pada Tuhan, tak percaya pada Tuhan, sebabkan kita ditipu oleh syaitan. Jadi kita beriman Allah Ta'ala sentiasa bersama kita, sentiasa berada dengan kita. Dan sahabat Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah, fa innakum la taqduru qadarahu. Tidak fikir olehmu pada kejadian Allah dan jangan kamu fikirkan pada Allah, maka biasanya kamu cari kuasa akan kadarnya. Jadi kita terfikirlah pasal Tuhan tu. Tuhan tu kita tak perlu nak argue, tak perlu nak kita keliru apa dah, dan sedia ada dah. Jadi kita beriman pada Allah dengan sepenuh hati kita, dan kita sebagai makhluk lah yang Allah Ta'ala menciptakan kita, dan segala apa yang ada pada kita ini, nafas, darah, jantung bergerak dan sebagainya, semua daripada Allah Ta'ala. Nah, dalam fikir pada-pada bergantung dengan hamba, maka ia fikir adakah ia atas maksiat. Jadi setelah Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita banyak, adakah kita guna untuk kebaikan atau kemaksiatan? Maka adalah bersegera ia kepada taubat. Itu sebenarnya. Jadi kita supaya kita ni faham bahawa nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita ni kita kena gunakan untuk dalam perkara-perkara yang kebaikan lah. InsyaAllah. Dan istighfar, bila kita rasa kita bersalah, maka kita kena taubat dan kena istighfar pada Allah. Atau ada ia atas kebajikan. Jadi kita sekarang kita buat apa? Kita kena suruh diri kita lah. Kerana bila kita tak tahu di mana jalan yang kita sedang lalui sekarang, maka kita akan rugilah. Jadi kalau kita ni buat dalam perkara yang haram, kita kena keluarlah. Maka adalah syukur ia, kemudian fikirkan pada memindah segala anggota daripada maksiat kepada taat. Maka menjadikan dua matanya membimbang dengan iktibar yang sentiasa mencari pengajaran, dan lidah yang sentiasa dengan zikir dan istighfar dan tasbih dan al-azkar mengerti Allah dengan doa-doa lah. Jadi kita tujuan kita berfikir ni supaya kita dapat gerakkan hati kita tu cenderung kepada kebaikan, pindah ke anggota kita daripada kemaksiatan kepada kebaikan. Jadi benda ni dia tidak akan berlaku melainkan dimenai ataupun kekuatan tu daripada hati kita. Makalah pada sekalian anggotanya malam dan siang dalam taat kepada Tuhan Al-Wahid Al-Qahar, kemudian fikir ia akan bersegera bagi segala waktunya dengan segala sunat barang sekuasanya. Jadi sebab itu kalau cara kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah ni melalui amal sunat. Jadi amal sunat ni bermula daripada kita sembahyang tahajud, taubat, witir, sembahyang subuh berjemaah, kita buat zikir pagi petang, kita buat buah, lepas tu kita buat join pengajian-pengajian ilmu, lepas tu tersusunlah kehidupan kita ni agar terjaga benda-benda yang wajib dari kita, dan kita tambah dengan amalan-amalan sunat. Okey. Okey, lepas tu pada kemudian fikir bersegera bagi segala waktunya dan segala yang sunat barang sekuasanya semampu kita, kerana menuntuti bagi laba, bagi untung dan darjat pada negeri akhirat. Kemudian tilik pada sikap umurnya. Jadi kita nak fikir apa? Kita nak fikir bahawa umur kita ni Allah Ta'ala dah buat syak-syak dah, tak tahu mana Allah Ta'ala nak bagi. Jadi kita gunakanlah umur kita sebaik mungkin, kerana nyawa kita Allah Ta'ala bagi unlimited. Iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai masa yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak berganjak sesaat, tidak kurang sesaat.
Kalau tengah buat motor, kata lagat takdir gitu, tengah buat kereta, tengah ada tidur, sejuk, esok kerah dah. Tak menyawa lah. Untuk mengajar ke tengah buat apa, maka semua tu adalah ketentuan Allah dah. Maka hendaklah ia jaga baginya dahulu daripada hilangnya pada hak ia tidak mengetahui. Sebab tu kita kena bersegera. Kemudian daripada mungkin itu fikir bagi segala sifat batinnya dalam kita pun bersih. Bersihkan diri kita nak berbenda. Kita tengok, maka hendaklah ia meninggalkan segala sifat bercelaan, kena tinggal. Seperti riak, kibir, rasa bangga diri. Wujud ni dia rasa syok sendiri yang tadi, bakhil, kedekut, hasad dan dengki, mana rasa iri hati dengan nikmat yang telah bagi pada orang lain, dan berbuat ia akan segala perkara yang kepujian. Jadi lepas kita cucikan hati kita, maka kita kena top up, kena tambah dengan sifat-sifat yang baik seperti sidik, benar, ikhlas, sabar, takut dan harap. Maka memikirkan bagi segala kejadian Allah itu sebesar-besar kurbat, perbuatan kebajikan yang mendatangkan diri dengan dia kepada Allah. Atau lebih hampir segala kejadian Allah pada engkau itu diri engkau. Jadi nikmat Allah paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Yang nak tengok tilik. Maka tilik engkau pada kejadian diri engkau daripada inah susunannya, dan cenderung syahwatnya dan segala pendapatnya. Mengadalah pada mengiktibarkan firman Allah Ta'ala fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu maka tiadakah kamu lihat. Jadi tu Allah Ta'ala tanya kita, pada diri kamu tu tak cukupkah lagi kehebatan aku yang aku buat tadi kamu tu. Jadi Allah Ta'ala buat kita ni hebat. Manusia ni Allah Ta'ala bagi dia cerdik. Udara tu dia boleh litah udara, laut tu boleh litah, air laut sedang dalam laut tu boleh dia nak duduk atas air laut tidak mudarat. Macam-macam lagi Allah Ta'ala buat. Dan tu luar, tu daripada otak tu, tu daripada yang banyak lagi logo kedalaman manusia sebagai kejadian. Jadi patutlah kita kena bersyukur pada Allah. Dan pada diri kamu maka tiadakah kamu lihat fi anfusikum afala tubsirun, surah Az-Zariyat ayat ke-21. Yakni pada diri kamu itu beberapa tanda yang menunjukkan atas kamu sempurna kudrat Allah Ta'ala. Maka tiadakah kamu mengambil iktibar dan kamu tilik pada barang yang pada diri kamu dengan permulaan kejadian kamu hingga kesudahannya, daripada indah kesunannya. Allah buat itu sebab baik kejadian. Satu hal kemudian daripada satu hal dengan satu wujud ini mengagungkan hukumnya, satu perbuatannya. Dan berapa yang hal-hal daripada lataif yang mulia-mulia seperti nur iman, benar tak nampak ni, cahaya iman, makrifat kenal Tuhan dan akal dan lainnya daripada perkara yang ajaib-ajaib, maka mengambil dalih kamu dengan dia atas khalik yang menjadikan dia dan atas kamu sempurna beberapa anggota sempurna kudratnya, dan sebenarnya telah mengasihi Allah Ta'ala akan manusia itu dengan beberapa anggota zahir, buat tangan, kaki kita, buat rambut dan sebagainya, maka cantik. Dan itu padanya akan beberapa perkara yang berlawanan pada ma'ani yang batin, susunan telah buat. Itu panas dan sejuk telah buat. Kalau benda-benda yang boleh kita rasa kering dan basah, maka itu daripada ajaib kudratnya, tiada kuasa atasnya orang yang lain daripadanya. Jadi kalau buat tu benda-benda yang kita boleh rasa panas sejuk, kering, panas, apalagi benda-benda yang kering dan basah, benda-benda kita boleh rasa lah. Siapa yang boleh buat mereka Allah Ta'ala. Kemudian kamu tidak akan maksudnya diri kamu itu berapa pertolongan daripadanya dengan berbagai-bagai nikmat al-imdad. Kemudian daripadanya dikurniakan bagi kamu akan nikmat al-ijad, seperti hayat umum, ilmu dan kudrat dan akal, dan perkataan dan beberapa ma'ani yang mulia-mulia seperti pendengar, perlihat dan segala berbagai-bagai lazat. Sebesar-besar nikmat itu nikmat al-iman dan Islam. Sebesar nikmat itu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahanlah sebanyak kita pada hari ini
seperti muka surat 9. Kita ambil sikit-sikit, insyaAllah. Mudah-mudahan pengajian kita walaupun singkat, ringkas, padat, dan kita mengambil pengajaran, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik dan hidayah untuk kita beramal sampai insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.